Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi untuk hari ni cikgu akan terangkan tentang akhiran kata kerja ada dua, iaitu akhiran i dan akhiran kan. Jadi apa yang perlu awak tahu ialah akhiran i ni dia boleh diimbuhkan pada kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Okey, ni contoh dia. Teladan ialah kata nama, bila kita tambah i, teladan ni jadi kata kerja. Macam itulah juga untuk ikuti, hampiri, sudahi. Okey. Kemudian akhiran i ni dia ada satu bentuk je, iaitu i lah. Dia tak ada pecah-pecahan lain. Okey, inilah fungsi dia. Awak kena tengok betul-betul. Fungsi dia ialah membentuk kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif bagi diri orang pertama dan orang kedua. Dia ada dua fungsi. Okey. Ingat balik, kata kerja aktif transitif ialah kata kerja aktif transitif yang transitif dia perlukan objek. Kalau tak transitif barulah dia tak perlukan objek. Jadi fungsi i ni dia ialah untuk kata kerja aktif transitif, iaitu yang perlukan objek. Biasanya terdapat dalam ayat perintah. Okey, contoh je tengok dekat sini. Adili dia dengan sebaiknya. Jangan ikuti perangai buruknya dan sila patuhi arahan pihak berkuasa. Okey, nampak tak? Akhiran i ni digunakan. Adili. Okey, kalau kata kerja aktif transitif, belakang dia ialah objek kan? Jadinya dalam ayat ni, objek ni ialah ni, dia, perangai dan arahan. Maksudnya kalau ayat dia adili dengan sebaiknya, tak ada objek. Jadi ayat tu tak sempurna ataupun salah. Okay, jadinya dia mestilah kata kerja aktif transitif. Sebab itulah bila kita letak i je dekat belakang selepas tu mestilah objek. Okay. Okay, kemudian kita tengok pula fungsi yang kedua, iaitu kata kerja, membentuk kata kerja pasif yang terdapat dalam ayat pasif bagi diri orang pertama dan orang kedua. Okey, tengok. Yang ini awak kena tengok betul-betul, orang pertama dan orang kedua ni. Okey, contoh dekat sini. Saya akhiri ceramah saya dengan ucapan terima kasih. Okey, saya ni ialah orang pertama. Okey, saya akhiri ceramah. Kemudian, kamu, kata ganti nama diri, orang kedua. Kamu hampiri dia dengan hati-hati. Kenapa tak ada kata ganti nama orang ketiga? Contoh kata ganti nama orang ketiga ialah mereka, beliau ataupun nama-nama orang, Ali, Abu, Minah. Okey, kenapa ayat dia bukan Abu, Ali akhiri ceramahnya dengan ucapan terima kasih? Kenapa bukan macam tu? Okey, sebab kalau orang ketiga, kita akan ubah dia ceramah itu diakhiri ataupun ceramah itu diakhiri oleh Ali. Kalau orang ketiga, kita mesti letak dia awalan D. Hari itu kita dah belajar awalan D kan. Jadi untuk akhiran I ni, hanya boleh untuk orang pertama dan orang kedua je. Orang ketiga kita kena guna di oleh. Contohnya dimakan oleh Abu, dimakan oleh Ayah, dimakan oleh Ahmad. Okay. Untuk orang pertama dan orang kedua, kita kena guna akhiran i. Dan ni, orang pertama dan orang kedua ni di hadapan. Saya akhiri, kamu hampiri. Okay. Kemudian dari segi makna dia terbahagi kepada 4. Yang pertama ialah kausatif, iaitu menyebabkan jadi. Maksudnya penuhi, kaburi, terangi. Maksudnya dijadikan sesuatu itu penuh, dijadikan sesuatu itu kabur dan dijadikan sesuatu itu terang. Okey. Kemudian yang kedua ialah memberikan ataupun membubuh sesuatu. Sirami, bajai, warnai. Sirami maksudnya dia bubuh air lah. Baja dia bubuh baja. Warnai dia bubuh warna. Kemudian menyatakan unsur tempat lokatif. Okay, unsur tempat lokatif ni maksudnya dia melibatkan satu tempat. Contohnya kalau lompati apa? Lompati lubang, lompati longkang. Kalau naiki apa? Naiki tangga. Kalau turuni apa? Turuni bukit. Jadi mesti kena ada unsur tempat. Kemudian makna dia yang keempat ialah menyatakan perbuatan secara berulang-ulang. Contohnya pukuli, tontoni, usapi. Maksudnya kalau pukuli tu kita pukul dia banyak kali lah, bukan pukul sekali je. Tontoni kita tonton banyak kali. Itu maksud dia perbuatan berulang-ulang. Kemudian kita tengok pada persamaan antara akhiran kan dan akhiran i. Okey, persamaan dia, okey ni awak tengok tadi akhiran, kita dah belajar akhiran i kan sebenarnya kita. Okey, sepatutnya cikgu terangkan kan dulu tadi. Okey. Okey, sebelum kita masuk persamaan dan perbezaan ni, cikgu pergi kepada akhiran kan. Cikgu terlepas. Okey, untuk akhiran kan pula, tadi akhiran i dah habis Okey, untuk akhiran kan kita boleh letak pada
kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Okay, ni ialah contohnya. Kemudian dia ada satu bentuk je iaitu kan. Kemudian dia punya fungsi dia membentuk kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif orang pertama dan orang kedua. Sama je sebenarnya dengan akhiran E tadi. Kita tengok contoh dia, berikan buku itu kepada Cikgu Ayuni. Maksudnya ni, berikan. Dia kena ada objek lah. Serahkan apa? Serahkan borang. Tolong siapkan apa? Siapkan kerja. Jadi itu ialah objek dia. Kemudian fungsi dia yang kedua ialah membentuk kata kerja pasif. Macam mana? Ni, ayat pasif bagi orang pertama dan orang kedua. Sama. Buku itu telah saya belikan. Tugas yang itu kamu hantarkan. Dia tak boleh orang ketiga. Kalau orang ketiga contohnya, buku itu telah dibeli oleh Amira contohnya. Okey, jadi kalau saya dan kamu ni kita gunakan akhiran kan. Kita tak boleh buat dibeli oleh saya. Kita tak boleh guna awalan di. Okey. Untuk makna akhiran ni ada 4 iaitu kausatif, satukan, keringkan. Kemudian yang kedua melakukan sesuatu, abaikan, tawarkan. Yang ketiga, melakukan sesuatu untuk orang lain. Contohnya kirimkan, masakkan, belikan. Okay, ni tau, akhiran kan tau. Dan yang keempat, membawa ke tempat atau arah. Contoh, penjarakan, kita bawa ke penjara. Ketepikan, kita bawa ke tepi. Ketengahkan, kita bawa ke tengah. Maksudnya bawa sesuatu tu ke tempat ataupun arah. Okay. Jadi itu ialah akhiran kan. Okay, cikgu dah terangkan tadi akhiran E. Okay, kita tengok apa dia persamaan antara akhiran kan dan akhiran E. Sebab kita nampak dia macam sama je kan. Jadi kita tengok dulu persamaan dia. Persamaan dia ialah dua-dua ialah membentuk kata kerja transitif. Okay, dua-dua perlukan objek. Macam ni kan, sembunyikan. Sembunyikan apa? Sembunyikan wang. Yang ini akhiran E, patuhi. Patuhi apa? Patuhi arahan. Jadi dua-dua ni membentuk kata kerja transitif. Membentuk kata kerja yang perlukan objek. Okay. Kemudian yang kedua membawa maksud kausatif. Tadi kausatif ialah menyebabkan sesuatu itu jadi. Maksudnya kalau hitamkan, maksudnya kita jadikan sesuatu itu hitam. Kalau baiki, kita jadikan sesuatu itu baik. Jadi kan dengan E dekat sini membawa maksud kausatif. Okay. Kemudian kita tengok perbezaan dia. Okay, akhiran E boleh membawa maksud lokatif. Okay, ada tempat. Tapi kalau akhiran kan tak ada. Contohnya kalau ayat selami sungai yang dalam itu. Maksudnya dia selam dekat mana? Selam dekat sungai. Tapi kalau kita cakap selamkan, tak boleh. Dia tak ada maksud lokatif. Jadi itu perbezaan dia. Kemudian yang kedua, sesetengah perkataan boleh menerima kedua-dua akhiran tetapi maksud dia berbeza. Contoh tengok ayat ni. Mereka naiki tangga itu. Dan lagi ayat kedua, saya naikkan tangga itu. Kalau ayat yang pertama ni maksudnya mereka naik tangga lah. Kalau ayat yang kedua pula, orang tu menaikkan tangga tu. Jadi maksud dia berbeza. Tapi dia boleh letak pada dua-dua perkataan. Iaitu perkataan naik. Okay, jadi itu ialah untuk akhiran kan dan akhiran E. Okay, jadi seterusnya cikgu akan masuk kepada apitan kata kerja. Okay, untuk apitan kata kerja, ada case. Kita tengok definisi dulu. Definisi dia ialah gabungan awalan dan akhiran secara serentak untuk pembentukan satu perkataan. Maksudnya kalau apitan ni dia ada dekat depan dan dekat belakang secara serentak. Kalau dia ada dekat depan je kita panggil dia awalan saja. Kalau dia ada dekat belakang ni kita panggil dia akhiran saja. Jadinya kalau ada dua-dua kita panggil dia apitan. Okey. Okey, dalam bahasa Melayu ada 13 jenis apitan yang awak boleh tengok dekat sini. Okay, kemudian kita akan masuk kepada apitan yang pertama iaitu apitan beran. Okay, cikgu akan dekatkan sedikit. Okay, awak boleh tengok. Okay, pastikan kalau awak baca nota cikgu ni awak tengok dia punya anak panah. Okay, untuk yang pertama. Ni, apitan beran boleh digabungkan dengan kata nama, kata kerja transitif dan tak transitif dan juga kata, lagi satu ni bukan kata kerja tau. Yang ini ialah kata adjektif. Tadi cikgu dah bagi tahu kawan-kawan awak. Okay. Lagi satu ialah kata adjektif. Okay, kita tengok contoh dia. Contoh dia dekat belah atas ni. Okay, contoh dia perkataan sinar. Sinar ialah kata nama. Kita letak apitan beran, bersinaran. Jadi kata kerja. Pandang, berpandangan. Panjang ialah kata adjektif. Kita letak beran, berpanjangan jadi kata kerja. Jadi ini ialah untuk membentuk kata kerja ya. Kemudian dari segi bentuk, awalan ini hanya ada satu bentuk saja iaitu beran. Yang ini biasa awak perlu ingat apabila diimbuhkan dengan perkataan yang bermula dengan huruf R, maka huruf R akan gugur. Okey. Kemudian kita tengok pada fungsi dia.
Fungsi dia membentuk kata kerja aktif tak transitif. Okay, tak transitif maksudnya dia tak perlukan objek. Okay, kita tengok contoh dia. Kain baju itu bertaburan di ruang tamu. Okay. Kalau di ruang tamu ni bukan objek. Di ruang tamu ialah keterangan. Okay. Kain baju itu bertaburan. Kalau kita stop dekat situ pun maksudnya ayat ni masih lagi betul. Jadi ini ialah kata kerja tak transitif. Sebab dia tak perlukan objek. Dia tak perlukan apa-apa kat belakang tu. Okay. Tengok ni pula. Perasaan sedihnya berpanjangan. Boleh je. Jadinya beran ni dia ialah membentuk kata kerja aktif tak transitif. Okay. Tak transitif. Okay, dari segi makna kita tengok ada 3 makna. Yang pertama makna dia adalah subjek atau pelaku itu bersifat jamak. Contohnya bertaburan, berterbangan. Okay, yang kedua ialah perbuatan menyaling. Biasanya digandakan. Contoh bersalaman, bermaafan. Biasa juga awak boleh tengok mereka yang akan ditulis ialah bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Dan yang ketiga ialah makna perbuatan makna yang ketiga ialah perbuatan yang berterusan, berpanjangan ataupun berulang. Biasanya digandakan. Contoh berkejaran dan berkibaran. Boleh juga awak jumpa berkejar-kejaran dan berkibar-kibaran. Okay, ini adalah 3 makna beran. Okay. Kemudian kita akan tengok pula berkan. Okay, berkan. Okay, kalau berkan, dia agak sama dengan beran. Cumanya dekat fungsi dia agak berbeza. Jadi awak tengok ni. Boleh digabungkan dengan kata nama dan kata kerja. 2 je. Kata nama dan kata kerja. Contohnya, raja, kata nama, berajakan, kata kerja. Mandi, kata kerja, bermandikan, tak boleh kata kerja. Okay, bentuk dia. Okay, dalam setiap ni, cikgu nak ingatkan balik, dalam setiap imbuhan, sama ada awalan ke, akhiran, apitan, sisipan, awak kena ingat ni, 3 benda ni. Bentuk, fungsi dan makna. 3 benda ni awak perlu faham untuk setiap kategori imbuhan tadi. Okay, jadi untuk bentuk berkan ni, dia ada satu je lah. Berkan. Apabila bertemu dengan huruf R, maka R akan gugur. Okay, itu biasa. Kemudian fungsi dia membentuk kata kerja aktif, tak transitif dengan pelengkap. Okay, dengan pelengkap. Kalau yang beran tadi, kata kerja aktif tak transitif je. Tapi kalau berkan, yang ini dia spesifik dengan pelengkap. Pelengkap ni apa? Kita kena ingat, pelengkap ni adalah, dia bukan objek. Pelengkap ni adalah pelengkap kepada suatu ayat tu supaya ayat tu jadi betul. Kalau kita tinggalkan dia, ayat tu jadi salah. Okay, pelengkap ni lain dengan objek. Kalau objek, kita boleh jadikan dia pasif. Okay. Jadi tengok contoh ayat dia. Rumahnya berlantaikan tanah. Tanah ni ialah pelengkap. Kalau kita buang tanah ni, rumahnya berlantaikan, ayat dia jadi salah. Jadinya, berkan dekat sini ialah kata kerja aktif tak transitif dengan pelengkap. Biasanya kalau berkan, belakang ni mesti kena letak pelengkap. Okay, contoh yang kedua. Dia mandi bersiramkan air bunga-bungaan. Maksudnya, berkan dekat sini, lepas tu mesti pelengkap dia ialah air bunga-bungaan. Dia bukan objek ya. Pastikan awak ingat balik apa beza objek dan pelengkap. Okay, makna dia ada satu je, iaitu menjadikan sesuatu. Contoh dia, bandar itu bermandikan cahaya yang terang benderang. Maksud dia dekat sini, dia jadikan sesuatu itu terang dengan cahaya. Sama juga yang kedua, dia duduk berlapikkan surat khabar lama. Maksudnya dia jadikan surat khabar itu sebagai lapik. Itulah maksud berkan. Okay. Okay, tengok soalan. Yang ini sikit je. Okay, tengok apakah makna apitan berkan dalam ayat di bawah. Air matanya, salah ni soalan dia. Bukan berkan, beran tau. Air matanya berjujuran. Jadi kita tengok dekat makna beran tadi. Okay, ada 3 ni. Mana satu maksud berjujuran? Okay, kalau perkataan berjujuran, dia ialah, maksud dia ni. Makna, perbuatan yang berterusan, berpanjangan atau berulang. Maksudnya dia air matanya berjujuran. Dia nangis je kan. Maksudnya berterusan lah dia nangis. Okay, jadi itu. Kemudian soalan kedua. Mereka tidur berbantalkan lengan. Soalannya, apakah fungsi perkataan lengan di atas? Okey, berkan. Tadi kita tengok, kalau berkan, mestilah ada pelengkap. Jadi, kalau berbantalkan lengan, lengan tu ialah fungsi dia pelengkap. Sebab kita tak boleh gugurkan lengan. Kalau kita gugurkan, mereka tidur berbantalkan. Ayat dia tak sempurna. Kemudian soalan 3.
Berikan maksud apitan beran dalam perkataan bertaburan. Okey, yang ini maksud dia ialah, okey, kita tengok dekat beran. Ni dah ada jawapan dah. Ni maksud dia ialah subjek atau pelaku itu bersifat jamak. Maksudnya apa yang bertaburan tu banyak lah. Contohnya kalau daun-daun bertaburan. Kertas itu bertaburan di lantai. Okey, jadinya banyak bendanya. Ataupun jamak. Okey, jadi itu untuk berkan dan beran. Kemudian kita akan pergi kepada menkan. Okey, menkan dan meni. Okey, kalau menkan, okay, yang perlu awak ingat ialah boleh digabungkan dengan kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Contohnya, awak boleh tengok dekat sini. Buah ialah kata nama, membuahkan kata kerja. Buat ialah kata kerja, membuatkan okay, kata kerja. Putih ialah kata adjektif, memutihkan jadi kata kerja. Okey, dalam ialah kata tugas, mendalamkan jadi kata kerja. Okey, jadinya itu. Kemudian bentuk dia, okey, ingat kenapa dia men and besar dekat sini? Sebab dia ada 6 pecahan. Iaitu mekan, menkan, memkan, mengkan, mengekan dan menyekan. Okey, kenapa dia n besar? Mesti kena ingat sebab dia ada 6 pecahan. Alomorf. Okey, kena ingat balik. Okey, fungsi. Fungsi dia untuk membentuk kata kerja aktif transitif dengan satu ataupun dua objek. Okey, yang kita perlu ingat aktif transitif ni, kalau transitif mestilah kita perlukan objek. Jadinya dia boleh jadi satu objek ataupun dua objek. Kalau satu objek, tengok contoh ni. Abu menjelaskan masalahnya. Okey, satu je objek dia. Okey, kalau perkataan contoh ayat yang dua objek, awak tengok bawah ni. Kakak merebuskan kucing ikan. Okey, yang ini ada dua objek. Okey, boleh faham tak? Dia, kucing ni kita kenali dia sebagai objek tepat ataupun objek pertama. Ikan ni adalah objek CP. Okey, macam mana kita nak tahu yang mana satu objek tepat yang objek CP? Selepas kata kerja, merebuskan ni, selepas daripada kata kerja, objek yang selepas kata kerja ialah objek tepat. Kemudian objek yang mengikuti selepas tu ialah objek CP. Okey, itu je. Yang first kali selepas kata kerja ialah objek tepat. Kemudian yang belakang selepas objek tepat ialah objek CP yang mengikuti dia. Okey, jadi itu. Macam mana awak nak tahu itu objek tepat atau objek CP. Okey, kemudian dari segi makna dia ada 4. Yang pertama ialah membuat atau melakukan sesuatu, melaksanakan, menyerahkan. Kemudian yang kedua makna dia adalah kausatif. Awak kena ingat perkataan-perkataan ni kausatif, benefaktif, refleksif. Okey. Kalau kausatif ni untuk menyebabkan sesuatu menjadi. Contohnya menurunkan, menyebabkan sesuatu itu turun. Memutihkan, menyebabkan sesuatu itu jadi putih. Okey. Kemudian benefaktif. Benefaktif ni maksud dia melakukan sesuatu untuk orang lain. Contohnya memasakkan lauk. Untuk siapa? Ibu contohnya. Membukakan pintu untuk ayah contohnya. Kemudian yang keempat maksud dia memasukkan ke dalam ataupun memasangkan. Contoh, mengetinkan, menyarungkan. Maksudnya kalau mengetinkan ni kita masukkan dalam tin. Kalau menyarungkan ni kita sarungkan sesuatu pada dia. Okey, jadinya itu makna dia. Kemudian apitan kata kerja meni. Tadi dah menkan, kita pergi pada meni. Okey, kalau meni ni boleh digabungkan dengan kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Contohnya, okay, tengok ni. Ekor, mengekori, lindung, keke. Keke ni ialah kata kerja, lindung ialah kata kerja, melindungi, jauh ialah kata adjektif, menjauhi, lalu ialah kata tugas, melalui. Okay, sama juga ada 6 bentuk, sama macam menkan tadi. Mei, meni, memi, mengi, mengei dan menyei. Okay, fungsi dia. Fungsi dia ialah membentuk kata kerja aktif transitif dengan satu ataupun dua objek. Kalau awak perhatikan dia sama dengan apitan menkan tadi fungsi dia. Okay, tengok contoh. Abang telah menziarahi nenek. Yang ini satu objek je, nenek. Kalau yang dua objek, tengok ni. Cikgu Hashim menghadiahi Kamal sebuah jam tangan. Okay, Kamal ni ialah objek tepat dan sebuah jam tangan ialah objek CP. Okay. Jadi dia sama macam yang menkan tadi. Okay, makna dia ada 5. Yang pertama ialah membuat atau melakukan sesuatu. Contohnya dia patuh, mematuhi. Dia jalan, menjalani. Kemudian maksud yang kedua ialah kausatif, menyebabkan sesuatu itu menjadi. Contohnya mengairi dan membaiki. Kalau mengairi itu maksudnya kita jadikan dia berair. Okay. Memberikan ataupun membubuh sesuatu, iaitu menyirami atau membajai. Contohnya
Kalau menyirami ni kita siram dia dengan air. Kalau membajai ni kita letak baja. Maksudnya kita bubuh sesuatu lah. Kemudian makna men-i yang keempat, makna dia ialah untuk menyatakan unsur tempat atau unsur tempat lah. Contohnya kalau menaiki kan, menaiki maksudnya kita naik apa? Contoh naik tangga. Okey. Mengelilingi apa? Mengelilingi rumah. Okey, dia ada unsur tempat, menyatakan unsur tempat. Kemudian yang kelima, menyatakan perbuatan berulang-ulang. Contohnya memukuli, meleteri. Maksud dia kalau memukuli ni kita bukan pukul sekali je, kita pukul banyak kali. Dia sama maksud macam akhiran i tadi Tapi ini dia ada men-i. Okay, jadi kalau kita tengok men-kan dan men-i ni dia macam agak sama. Okay, jadi cikgu dah sediakan. Yang ini adalah penting untuk awak faham. Okay, apa beza men-kan dan men-i ni? Okay. Kita tengok persamaan dulu. Okey, persamaan. Okey, men-kan boleh membawa maksud yang sama. Ini persamaan men-kan dan men-i boleh membawa maksud yang sama dan penggunaannya boleh ditukar ganti. Okey, kita tengok ni contoh. Datuk menghitami rambutnya. Ayat kedua, Datuk menghitamkan rambutnya. Okey, dua-dua maksud dia boleh sama. Maksud dia jadikan sesuatu itu hitam kan. Jadinya kita boleh ubah sama ada kita nak guna menghitami ataupun menghitamkan. Okey. Kemudian untuk persamaan yang kedua boleh membawa maksud kausatif, itu menyebabkan sesuatu itu jadi. Dua-dua boleh bawa maksud kausatif. Contohnya dia membaiki rumahnya. Dia jadikan rumahnya tu lebih baik. Dia membaikkan rumahnya, sama juga. Dia jadikan rumahnya lebih baik. Jadinya dua-dua men-kan dan men-i ni boleh bawa maksud kausatif. Okey, perbezaan dia. Okey, kalau men-i, dia membawa maksud lokatif berkenaan dengan tempat. Kalau men-kan pula, dia membawa maksud benefaktif. Benefaktif ni buat sesuatu untuk orang lain. Jadinya maksud contoh kita boleh tengok dekat sini. Fatin menziarahi guru mereka. Okey, maksud men-i dekat sini, dia lokatif kan. Okey, guru ni dia bersifat lokatif juga sebenarnya. Walaupun dia tak ada tempat, maksudnya tak ada macam rumah ke, tapi kalau kita tengok ayat ni, Fatin menziarahi guru mereka, mestilah dia pergi ke satu tempat untuk menziarahi gurunya kan. Jadinya dia bawa maksud lokatif dekat situ. Yang kedua ialah benefaktif. Fatin menghadiahkan buku kepada adiknya. Betul lah, men-kan ni dia bawa maksud, dia buat sesuatu untuk orang lain. Jadinya itu beza dia. Kalau men-i, dia lebih bersifat lokatif. Kalau men-kan, dia lebih membawa maksud benefaktif, buat untuk orang lain. Okay, itu beza dia. Kemudian beza yang kedua ialah, apitan men-i biasanya diikuti oleh objek benda bernyawa. Manakala men-kan biasanya diikuti oleh objek benda tak bernyawa. Yang ini awak boleh tengok. Contoh, abang mengirimi ibu wang. Ibu ni ialah objek benda bernyawa. Tengok ayat kedua. Abang mengirimkan wang kepada ibu. Wang ni ialah benda tak bernyawa. Jadinya itu beza dia. Kalau men-i biasanya lepas tu orang bernyawa. Kalau men-kan biasanya benda yang tak bernyawa. Jadi itu ialah persamaan dan perbezaan men-kan dan men-i. Untuk soalan ni awak boleh tengok dekat slide atas ni tadi. Kemudian sikit lagi di-kan. Untuk di-kan ni dia mudah je. Merupakan bentuk pasif bagi men-kan yang membentuk kata kerja aktif transitif. Pempasifan berlaku dari imbuhan awalan men diubah kepada di dan mengekalkan akhiran kan. Sebenarnya yang awak perlu faham ialah di-kan ni dia adalah pasif bagi men-kan. Itu je. Contohnya kalau aktif transitif dia melarikan, dalam segi pasif dia jadi dilarikan. Kalau memasukkan jadi dimasukkan. Jadi itu, kemudian apitan ini hanya mempunyai satu bentuk iaitu di-kan. Makna apitan ni sama dengan awalan men dan akhiran kan. Jadi tugasan awak ialah awak perlu tengok balik slide yang cikgu pernah bagi. Slide awalan men dan akhiran kan. Jadi itulah makna di-kan ni. Dia sama je makna dia. Kemudian itulah di-kan. Kemudian apitan di. Kalau di ni pula, dia merupakan pasif bagi men-i yang membentuk kata kerja aktif transitif. Maksud dia macam ni. Kalau di-kan tadi, dia adalah pasif bagi men-kan. Kalau di, dia ialah pasif bagi men-i. Itu je yang perlu awak faham. Bentuk dia hanya mempunyai satu bentuk iaitu di.
Okay, pempasifan berlaku dengan mengubah ibu hamen kepada di dan akhiran i dikekalkan. Contohnya ni lah, melalui, dilalui. Mengakhiri, diakhiri. Okay, dari segi makna dia awak boleh tengok pada apitan awalan di dan akhiran i. Boleh tengok balik slide awalan di dan akhiran i. Jadi, itu sahaja untuk hari ni. Okay, hari ni tak ada suara kawan-kawan awak sebab cikgu terlupa nak rakam waktu kelas tadi. Jadi, cikgu buat rakaman asing lah. Jadi untuk siapa yang menonton video ni, kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh terus WhatsApp cikgu secara personal ya. Okay, jadi itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.